Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Nadia Humaira binti Muhammad Azhar, Pegawai Pemulihan Perubatan Cara Kerja daripada Hospital Miri. So, hari ini saya ingin berkongsi topik tentang pendidikan seksualiti anak-anak berkeperluan khas ini kepada ibu bapa di luar sana, penjaga serta guru-guru lah, kepada masyarakat lah umumnya, tentang ilmu pendidikan seksualiti. Okey. So, hari ini ada beberapa topik di dalam pendidikan seksualiti yang saya akan kupaskan supaya masyarakat atau ibu bapa lebih memahami tentang isu ataupun masalah yang sering berlaku di dalam memberi tunjuk ajar tentang seksualiti kepada anak-anak berkeperluan khas. Okey. So, topik hari ini kita akan kupas siapa anak-anak berkeperluan khas. Okey. Mengapa anak-anak berkeperluan khas ini selalunya terdedah kepada penderaan seksual, and then masalah yang sering timbul atau berlaku, and then mengapa kita perlu ajar anak-anak berkeperluan khas ini tentang ilmu seksualiti, and then kita akan kupas sedikit perkembangan seksualiti anak-anak mengikut tahap umur, fizikal dan mental mereka, sama ada mereka ready atau tidak. And then apa yang kita perlu ajar di setiap level umur atau perkembangan anak, and then apa peranan ibu bapa dalam mengajar pendidikan seksualiti. Okey. So, dalam sharing saya hari ini memang kita akan bercakap tentang ataupun akan berkata tentang perkataan ataupun ayat-ayat yang agak sensitif mengenai ataupun merujuk kepada certain bahagian pada anggota badan lah. Okey. So, saya harap ibu bapa atau penjaga ataupun masyarakat umumnya lebih open minded, lebih terbuka untuk menerima tentang pendidikan seksualiti ini. Okey. So, kita start. Saya bagi pendedahan lah siapa sebenarnya anak-anak berkeperluan khas ini. Okey, anak-anak berkeperluan khas ini selalunya terdiri daripada pelbagai kategori. Okey, ada yang terencat akal, terencat perkembangan, ada yang sindrom Down, anak-anak autistik, masalah komunikasi dan bahasa, masalah emosi tingkah laku, hyperaktif, hypo. Jadi disempena bulan kesedaran autism adalah April, adalah bulan kesedaran autism. So, saya rasa bagus untuk kita perkatakan tentang ilmu seksualiti ini, memberi pendedahan lah kepada ibu bapa, supaya kita tidak stigma, tidak malu dengan pendidikan seksualiti untuk anak-anak. So, kenapa anak-anak berkeperluan khas ini terdedah kepada pendidikan seksual, penderaan seksual? Satu, mereka ni tidak tahu untuk meminta bantuan atau memberitahu orang lain tentang sesuatu yang buruk yang telah terjadi. So, sebab ada anak-anak yang contohnya autistik, anak-anak yang non-verbal, dia tak tahu macam mana nak bagi tahu kalau ada orang contohnya ambil kesempatan meraba ataupun melakukan sesuatu yang di luar tabii. Dia tidak tahu untuk beritahu. And then mereka ni lemah dalam membuat penilaian, and then terdedah dengan pelbagai tempat tinggal dan asuhan, because ada sesetengah anak-anak ni pagi dia pergi sekolah, and then petang dia pergi pengasuh. So, mungkin dekat rumah pengasuh pun ada ancaman itu, ataupun mungkin di sekolah, sebab di sekolah pun terdiri daripada pelbagai individu. Ada tukang kebun, ada cleaner, ada guru, ada macam-macam yang boleh take advantage kepada anak-anak yang berkeperluan khas ini. And then mereka ni sebenarnya lebih bergantung kepada orang lain untuk pengurusan diri, seperti mandi, salin baju, tukar pampers, sebab ada anak-anak yang masih tak pandai untuk menguruskan diri. Jadi sebab itu pendidikan seksualiti ni penting diajar seawal mungkin kepada anak-anak. And then mereka juga kurang kemahiran sosial, tak berkawan sangat. Jadi that's why susah untuk berkomunikasi, and then kurang pengetahuan untuk mempertahankan diri, tak tahu macam mana nak defense diri bila orang dah raba. Sepatutnya dia perlu lari, dia perlu bagi tahu, mereka tak tahu. Jadi di sini kita akan kupas, kita akan ajar ibu bapa ataupun penjaga macam mana nak bantu anak-anak ini atau nak deliver ilmu tentang pendidikan seksualiti ini dekat rumah,
So sekarang ni pun kita hidup di zaman yang serba mencabar, okey. Kita ada dengar pelbagai berita yang kurang elok lah tentang seperti gangguan seksual terhadap OKU, okey. Memang sangat membimbangkan, okey, sebab orang-orang ni ambil kesempatan terhadap kanak-kanak OKU, okey, seperti di Batu Gajah, seorang lelaki berusia 49 tahun mencabur dan merogoh anak tirinya, okey, yang OKU, okey. Yang ini berlaku di Sibu, okey. Dua adik-beradik mengaku merogol, okey, remaja OKU, okey. And then 4 remaja bawah umur ditahan kes rogol gadis OKU. So that's why pendidikan seksualiti ni sangat penting. Okey, that's why kita perlu ajar, okey, supaya masyarakat lebih aware, lebih tahu dan tidak malu, okey, berbincang atau bercakap topik mengenai seksualiti, Okey, selalunya masalah yang timbul atau terjadi penderaan atau gangguan seksual lah, okey, and then kelakuan yang tidak diingini. Sama ada anak-anak kelainan upaya ni juga yang mengganggu orang ataupun mereka diganggu oleh orang, seperti ada yang meraba, okey, mereka meraba orang, orang meraba mereka, okey, mencium ataupun memeluk pada bahagian anggota badan lain, okey, and then ada antara mereka ni juga mudah untuk menjadi mangsa, orang kata flashman, okey, yang suka menunjukkan kemaluan dia, okey, kepada orang, okey. So selalunya dia berlaku di rumah, okey, di sekolah, di institusi seperti tempat-tempat ataupun komuniti lah yang biasa mereka lawati atau pergi, okey. So that's why ibu bapa perlu lebih berhati-hati, okey, perlu pemantauan, okey, di dalam isu ini, Okey, so mungkin ada yang tertanya, kenapa kita perlu ajar seawal yang mungkin? Sebab rasa culture kita agak sukar untuk menerima tentang sexuality ni. So pertama kena bear in mind yang kita nak ajar ni, pertama kita nak pupuk tanggungjawab terhadap tubuh badan, okey, terhadap tubuh badan mereka, okey, yang mereka perlu faham yang orang asing ataupun orang luar tidak berhak ke atas tubuh badan mereka. Hanya individu ataupun mereka sahaja yang berhak ke atas tubuh badan mereka, okey. And then kita nak beri kesedaran tentang anggota badan, bagaimana cara mereka dapat melindungi diri mereka, okey, dari kecil lagi, supaya dari kecil mereka mudah faham dan bila pergi ke dewasa proses tu akan jadi lancar, okey. And then untuk mereka mengetahui juga bagaimana dan bila untuk mereka dapatkan bantuan sekiranya sesuatu yang tidak diingini berlaku lah, okey. Jadi kita perlu bantu mereka lah, okey, sekiranya ada sesuatu yang tidak baik lah, okey, yang di luar tabi'i berlaku kepada anak-anak berkeperluan khas ini, okey. So apa itu sexuality? Okey, sexuality adalah anatomi, fisiologi, biochemistry, sistem tindak balas manusia, okey. And then dalam sexuality ni pun melibatkan agama, sebab lain agama lain dia punya macam mana pemahaman, peraturan, okey. And then pengetahuan tentang kepercayaan harga diri, okey, tanggungjawab serta identiti, okey. And then pendapat serta perasaan individu lah, okey. Okey, sebelum kita pergi apa itu seks dan seksualiti, ibu bapa ataupun penjaga perlu tahu yang pendidikan seks ni bukan terhad kepada perhubungan antara lelaki dan perempuan, tetapi perhubungan seksualiti itu sendiri sebenarnya lebih besar. Dia merangkumi pelbagai aspek, okey, seperti yang anda lihat, okey, dekat skrin, macam pendidikan seks tu dia meliputi aspek reproduktif, okey, pembiakan manusia, okey, perlindungan, keselamatan fizikal, okey, macam mana kita nak jaga diri kita, okey. Manakala pendidikan seksualiti ni dia topik dia lebih besar, okey, dia merangkumi perhubungan, kesejahteraan personal, sosial, okey, sosial ekonomi, nilai-nilai moral, okey, antara hubungan sesama manusia, okey. And then kita perlu tahu isu-isu seksualiti yang berlaku lah, okey, di setiap level perkembangan anak-anak itu sendirilah, okey. Okey, and then kajian juga mendapati, okey, Faisen pada tahun 2009 mendapati masalah sentuhan ni merupakan tingkah laku yang paling kerap dilakukan oleh murid-murid
berkeperluan khas. Okey. So seperti contoh onani, okey, mendedahkan anggota sulit, okey, gangguan seksual secara verbal, okey, mungkin mencarut dan sebagainya, okey. Perbuatan ataupun percubaan melibatkan anggota sulit. Okey, sebab yang ini memang diberitahu oleh cikgu-cikgu di pendidikan khas. Ini antara kelakuan-kelakuan yang sering terjadi di sekolah dan kadang-kadang cikgu tidak tahu macam mana untuk mengekang tingkah laku ini. So that's why kita perlukan pendidikan seksualiti ni di setiap peringkat lah. Okey. So antara salah tanggapan lah masyarakat ataupun ibu bapa biasanya kita rasa yang anak-anak keperluan khas ni dia adalah asexual. Asexual ni maksudnya tidak bernafsu. Okey, jadi sebab bila tidak bernafsu, jadi that's why kita tak perlu ajar pendidikan seksualiti ni. Sedangkan setiap individu itu adalah bernafsu, tak kira mereka berkeperluan khas atau tidak, mereka mempunyai nafsu. So jadi bila kita mempunyai salah tanggapan, jadi akan berlaku sesuatu yang tidak diinginilah. Dan ada juga ibu bapa yang merasakan mereka yang berkeperluan khas ni mempunyai tingkah laku seksual yang tinggi sebab mereka menonjolkan perlakuan yang tidak senonoh, okey, di tempat-tempat awam, okey, seperti memegang kemaluan, okey, meraba. Jadi dengan itu masyarakat menganggap yang mereka ni mempunyai keinginan seksual yang tinggi. Sebenarnya tidak, ya. Okey. So kanak-kanak yang berkeperluan khas ni sebenarnya mereka terdedah 3 kali ganda, okey, 3 kali ganda daripada kanak-kanak biasa yang lain dengan penderaan seksual. Okey. And then hampir 90% kes penderaan seksual dilaporkan yang melibatkan kanak-kanak berkeperluan khas ini tidak dilaporkan dan tidak mempunyai bukti yang khas lah, sebab kebanyakan yang terjadi dah makan tahun. Okey, bila dah makan tahun, yang predator ataupun pemangsa tu pun kita dah tak tahu siapa. Jadi susah nak dapat bukti, susah nak heret predator ni ke muka pengadilan lah. Okey, dan ada setengah-setengahnya berlaku dalam keluarga sendiri dan family sendiri malu untuk membawa keadilan untuk anak-anak kurang upaya ini. Okey. So kita sebagai ibu bapa, ibu ayah, okey, guru jugalah, okey, perlu main peranan. Okey, kita perlu ramai ibu ayah yang tidak mahulah mengajar pendidikan seksualiti sebab takut bila kita ajar, okey, takut anak-anak akan lebih lebih aware, okey, lebih advance. Okey, tapi sebenarnya bagus untuk anak-anak tahu, okey, daripada ibu ayah itu sendiri supaya maklumat dan informasi itu disampaikan dengan betul, dengan cara yang betul, bukan mereka cari di internet, bukan mereka dapat daripada orang lain. Okey. So bagaimana sekiranya mereka ni didedahkan dengan pendidikan seksualiti, kita dapat kurangkan, rasa rendah diri anak-anak itu, okey, rasa mereka akan mudah rasa disayangi oleh ibu bapa sebab ibu bapa memahami, okey, tentang ataupun take care dengan mereka punya sexuality punya part, okey, emosi anak-anak itu sendirilah, okey. Okey, and then ini adalah tingkah laku yang biasa berlaku lah, okey. Ini antara tingkah laku yang kurang disenangi. Maksudnya yang bila kita tengok anak-anak berkeperluan khas ni, selalunya mereka akan suka menyentuh orang lain. Bila kita bawa keluar kan, raba orang. Bila dia orang dah besar sikit lah maksudnya kan, raba orang, okey, menyentuh bahagian sulit, okey, suka memeluk, okey. And then antara tingkah laku yang merisaukan kita, okey, bila dia orang suka memeluk ni, of course dia akan terjadi isu lain because dia tak tahu dengan siapa yang dia boleh peluk. Dia tak ada pengawalan, okey, tak ada pengawalan itu, okey, dia tak tahu barrier dia, okey, and then dia sukar untuk membezakan baik dan buruk lah, okey, and then mudah percaya orang asing. So bila orang asing macam bagi gula-gula sikit, so mereka mudah ikut. Jadi that's why kita perlu tekankan anak-anak kita tentang bahaya ataupun danger lah dekat luar sana, ya, okey.
So biasanya ramai yang akan tanya saya ataupun tanya kami lah terapis, actually bila kita perlu ajar tentang pendidikan seksualiti ni pada anak-anak. Okey, sebenarnya seawal yang mungkin, sebab dia tak ada had umur, tak ada buku yang mengatakan okey kita perlu ajar anak pada usia sekian, tak ada. Okey, tapi kalau ikut perkembangan Denver Screening Development, okey, anak-anak pada usia 2 tahun sepatutnya boleh menguasai atau mengetahui sekurang-kurangnya 5 hingga 6 anggota tubuh badan. Okey. So di sini kita boleh dah start ajar anak kita seawal usia 2 tahun. Okey, 2 tahun mengenai anggota badan dulu. Kita start dengan step by step dulu, okey. And then kita perlu tengok, okey, mengikut tumbesaran, okey, perkembangan kanak-kanak, okey, mengikut perkembangan fizikal, seksual, serta mental mereka. Sama ada mereka boleh terima atau tak dengan apa yang kita perkatakan, and then tengok pemahaman mereka, okey, terhadap apa yang kita ingin kongsi atau ajarkan kepada mereka. Okey. Yang ini adalah perkembangan seksual kanak-kanak lah mengikut tahap umur. Ini secara ringkas adalah kita panggil, boleh kita katakan guideline lah kepada ibu bapa atau penjaga di luar sana. Okey, kalau kita tengok ya, anak-anak umur 3 hingga 5 tahun, kan seperti yang saya cakap tadi, dia sepatutnya sudah tahu, okey, anggota badan, okey, 6 anggota badan. So ibu bapa boleh ajar anggota badan yang umum yang lain ataupun anggota sulit yang lain, okey. And then seperti ajar guna, mesti ajar guna perkataan atau istilah yang betul, okey. Contoh lelaki ada zakar, kita bagi tahu anak yang ini zakar. Okey, kalau perempuan ada faraj, kita bagi tahu anak yang ini faraj, okey. Jangan guna istilah kiasan, okey, yang masyarakat kita suka guna. Okey, which is tak baguslah sebenarnya, okey. And then untuk anak yang 5 hingga 7, dia dah mula meningkat besar, dah nak masuk darjah 1 macam tu. So dia akan mula tanya macam mana bayi terjadi. So sebagai ibu bapa, kita boleh terangkan macam mana sistem pembiakan manusia, okey. Kita terang secara fakta lah, kita terang dalam bentuk sains, okey, supaya anak itu mudah faham, okey. And then untuk umur 8 hingga 10, anak-anak dah masuk darjah 2 hingga darjah 4 macam ni. So dah boleh bagi tahu mereka batas-batas perhubungan di antara lelaki dan perempuan, okey. Macam untuk yang muslim, kita boleh bagi tahu anak tentang aurat lelaki, aurat perempuan, okey. Apa yang boleh, apa yang tak boleh buat, okey, kepada anak itu sendiri, okey. And then pada usia 11 hingga 12, anak-anak ni dah mula nak masuk ke alam remaja, okey, alam baligh lah kita panggil. So mereka ni dah ada keinginan dan rasa ingin tahu lebih terhadap anggota badan mereka, okey. So di sinilah tugas ibu bapa, okey, di rumah untuk menerangkan fungsi-fungsi anggota badan, apa perubahan-perubahan yang bakal berlaku terhadap anggota badan mereka, supaya mereka ni bersedia, okey, supaya mereka tidak terkejut, okey, dengan perubahan yang mereka bakal alami, okey. So and then kita dapat membentuklah nilai-nilai tanggungjawab terhadap anggota badan, okey, nilai-nilai murni lah, okey, moral, okey, kepada diri sendiri, Okey, macam mana cara ibu ayah nak ajar ni? Okey, so tips dia adalah pertama, ibu ayah perlu mulakan dengan topik yang kecil, yang mudah, okey. Seperti kebersihan diri, penjagaan diri sendiri, rambut. Macam contoh, okey, kena cuci rambut. Bagi tahu anak kenapa perlu cuci, berapa kerap perlu cuci. They need to learn, okey. Mereka perlu diberitahu dan diajar, okey. And then kita ibu bapa perlu kerap tanya soalan, okey, tanya soalan pada anak. Macam mana mereka hari ini dekat sekolah, okey, macam mana emosi mereka, okey, macam mana kawan-kawan sekeliling, okey. And then sediakan juga bahan atau medium yang sesuai mengikut tahap penerimaan anak-anak. Sebab saya faham ada anak-anak autism ataupun anak-anak berkeperluan khas ni, mereka non-verbal, okey, tidak bercakap, okey. Jadi tak semestinya bila tidak bercakap kita tidak boleh ajar, okey. Kita boleh ajar menggunakan flashcard, gambar, okey, ataupun patung, ya. And then perlu sampaikan dalam
ataupun perlu sampaikan maklumat dengan betul lah, okey, bila kita ajar tu, and then beri tindak balas ataupun respon yang baik kepada anak-anak. Jangan bagi anak-anak rasa trauma ya untuk berbincang mengenai masalah seksual, masalah dalaman mereka kepada kita, okey. Kita kena jadi pendengar yang setia, okey, untuk anak-anak. So bila kita explain ataupun bila kita bercerita tentang sexuality tu ataupun penjagaan diri, kita mesti bagi tahu mereka secara jelas ya, okey. Okey, and then perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ya dalam pendidikan sexuality ni, sebab sexuality ni besar macam saya cakap tadi. So dia ada banyak kupasan ya dalam dia. So antara yang saya akan kupas hari ini adalah anggota badan, am dan peribadi, okey, perubahan anggota badan. And then tempat awam dan tempat peribadi, anak-anak perlu tahu dekat mana private, dekat mana tempat awam, okey. And then perhubungan dan sentuhan, okey. Kebersihan diri, cara nak uruskan diri mengikut peringkat umur anak-anak lah ya. And then keselamatan diri, okey. Keselamatan diri itulah yang paling penting ya. Okey. So saya mulakan okey dengan anggota badan am dan peribadi ya. Okey, pertama sekali, ibu ayah perlu, seperti saya cakap tadi, gunakan istilah yang betul. Okey, sebab masyarakat kita sering malu untuk bercakap tentang ataupun bercakap menggunakan perkataan atau fakta yang betul. Seperti malu nak sebut zakar, sedangkan itu adalah bahasa buku. So dielakkan, okey, elakkan gunakan bahasa-bahasa kiasan seperti bebel, okey, supaya kenapa kita ajar bahasa yang betul? Supaya kita tak nak berlaku salah faham pada anak di kemudian hari ya. Jadi bagus kita guna istilah yang betul dari kecil sampai dewasa. Okey, and then yang kedua, perlu ajar anggota badan. Okey, semua anggota badan anak perlu tahu, tapi kita perlu spesifikkan seperti mulut, dada, kemaluan, buntut ataupun punggung itu adalah anggota badan peribadi atau private. Yang empat ini orang lain tidak berhak dan tidak boleh sentuh. Okey, hanya mereka sahaja. Okey, and then macam mana nak ajar ni sebenarnya kan? So ibu bapa boleh ajar hari-hari, okey, secara tak langsung, masa mandi, okey, masa pakai baju, masa bermain, okey, masa ambil anak dari sekolah, okey. So kefahaman ni sentiasa diberi, okey, diberi kepada anak-anak supaya mereka ni tahu dan aware, okey. And then kalau ada anak-anak yang macam non-verbal, okey, yang saya faham, okey, susah untuk ibu ayah ajar atau komunikasi, ibu ayah boleh guna physical cueing ataupun guna gambar rajah, okey, guna flashcard, okey, untuk ajar anak. So kalau macam untuk yang anak-anak autism ni, memang ada satu teknik lah yang kita panggil PEC, pictorial system, which is bergambar. So kita boleh ajar anak secara sequence bergambar, okey. Yang itu tak semua boleh guna, tapi kalau rasa susah, ibu ayah boleh cuba, okey, untuk guna. Okey. So yang ini untuk anggota badan am dan peribadi lah, okey. Jadikan pengajaran ini sebagai satu rutin, okey. Dari peringkat awal lagi, dari umur anak 2 tahun, okey, seawal yang mungkin, okey. And then di masa yang sama, cikgu-cikgu sekolah ataupun guru-guru juga perlu, okey, menggunakan istilah yang sama dengan yang betul, maksudnya yang maknanya di rumah pun guna, sekolah pun guna, supaya senang kalau ada apa-apa kita nak detect anak-anak ni dicabul ke, okey, ada orang cuba ambil kesempatan, okey. So kita tahu, maknanya kita guna istilah yang betul, so anak boleh deliver ataupun beri informasi secara terus, okey. Okey, and then yang kedua mengenai perubahan anggota badan. Okey, so anak-anak yang menginjak dewasa, yang akan menempuh alam dewasa, so mereka ni akan mengalami perubahan anggota badan. Jadi selalunya lelaki perempuan sebenarnya adalah tanggungjawab ibu bapa. Okey, tak bermaksud anak lelaki ayah yang kena ajar tentang perubahan lelaki. Anak perempuan ibu yang kena ajar. So sebenarnya tidak semestinya. Okey. Jadi adalah tugas ibu ayah untuk terangkan pada umur anak yang 11 hingga 12 tahun yang mereka ni sebenarnya akan masuk alam remaja. So apa yang mereka bakal alami itu adalah normal, yang semua orang lain pun bakal alami juga, okey.
So teknik yang sama, ibu ayah boleh tunjuk gambar, okey, terangkan apa perubahan yang bakal berlaku, okey, supaya mereka ni tak terkejut, okey, tak terkejut bila tiba-tiba macam seperti perempuan tiba-tiba dia datang bulan, dia tak terkejut, dia tak takut, dia tak tantrum, okey, sebab itu adalah perubahan yang besar pada diri dia, okey. And then contoh perubahan lah lelaki dan perempuan yang bagi tahu mereka yang nanti kakak atau abang akan tumbuh bulu ketiak, okey, ada bulu kemaluan, okey, jangan malu untuk mengajar anak tentang benda-benda yang ini. So macam contoh kalau perempuan juga, ibu ayah boleh ajar anak seawal yang mungkin, macam contoh 10 tahun ke atas untuk start atau untuk mula memakai singlet atau camisole, okey. Dan lelaki juga ada juga cikgu-cikgu yang di sekolah komplain ada murid yang tak suka memakai seluar dalam. So jadi di sinilah peranan ibu ayah train anak di rumah dengan benda-benda benda-benda peribadi ini di rumah supaya memudahkan urusan ibu ayah dan memudahkan juga urusan mereka di tempat lain, di sekolah lah especially-nya, okey. So macam budak lelaki contohnya dia perlu diajar, okey, rutin, okey, yang bagi tahu yang dia perlu diajar tentang yang bila dia dewasa suara dia akan berubah, okey, badan dia akan lebih besar, rangka dia akan lebih besar, dia akan cepat tinggi, mungkin jerawat akan naik. Jadi perlu diberitahulah supaya mereka aware dan tahu, ya. Okey. Okey, untuk perempuan, perempuan isu utama mereka anak-anak perempuan ni adalah datang bulan, iaitu period lah, datang haid, ya. Okey, so ibu ayah boleh ajar anak-anak tentang apa itu datang bulan, okey. Ajar dalam bentuk gambar rajah, okey, tunjukkan mereka macam mana situasi datang bulan, okey, and then bagi tahu mereka cara nak guna tuala wanita, okey. Simptom-simptom yang biasanya perempuan yang datang bulan alami seperti kejang otot, cepat lapar, cepat mudi, marah-marah. Okey, dari situ juga ibu dan ayah boleh tahu, okey, yang anak tu sedang mengalami nak datang bulan. Jadi kadang-kadang bila tengok mudi sikit, so kita dah boleh detect, okey, masalah yang berlaku tu. So kita boleh tackle dia punya behavior atau kita boleh tackle dia punya tingkah laku, ya. Okey. Okey, ibu ayah boleh ajar guna flashcard. Okey, kalau macam tak tahu mana nak cari gambar-gambar flashcard, macam contoh period flashcard ni, ibu ayah boleh Google. Okey, Google cari period flashcard ke, cara basuh tuala wanita ke, boleh Google dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, memang ada. So ibu boleh pilih and then boleh terangkan dekat anak-anak. Buat social story, cerita dekat anak-anak. Okey, step by step. Gambar satu ni kakak, gambar kedua ni seluar dalam kakak akan berdarah macam tu. So apa yang kakak perlu buat, kakak perlu pakai tuala wanita, okey, and then selepas tu kakak perlu cuci, okey, cuci, and then kakak basuh tangan, step by step seperti yang kita rasa kita perlu ajar, okey. And then yang ini semua kita boleh train dari awal lah, okey, sebab biasanya budak perempuan dia akan mengalami alam balih bila dalam usia 11-12 tahun atau 13 tahun kan. Jadi ibu ayah dah boleh mula prepare kit. Okey, kit tuala wanita. Dalam kit tu ada seluar dalam anak, okey, tuala wanita anak, okey, untuk dibawa ke sekolah. Sentiasa ada dalam beg mereka, okey. Sekiranya tiba-tiba emergency, jadi mereka boleh gunalah benda tu, okey. And then ajar mereka cara nak cuci, okey, nak pakai tuala wanita, okey. So macam untuk anak-anak perempuan, mungkin kalau untuk awal-awal nak train pakai tuala wanita tu mungkin susah sebab mungkin diorang belum datang period. Tapi untuk membiasakan diri diorang dengan tuala wanita, so ibu ayah boleh ajar anak untuk pakai panty liner dulu, okey. Pakai panty liner, mungkin pakai panty liner hari-hari untuk mereka fasih, okey, faham macam mana cara nak pakai, macam mana cara nak lekat, macam mana cara nak tanggalkan dan nak buang, okey. Jadi bila datang bulan je mereka dah tak ada masalah untuk gunakan tuala wanita tersebut, okey. So ada juga saya terima aduan dari guru-guru pendidikan khas yang bagi tahu biasanya anak-anak perempuan yang berkeperluan khas ni mereka ni tak tahu
bila mereka datang bulan. Jadi bila datang bulan akan berlaku kebocoran dekat sekolah. Jadi apa yang ibu bapa boleh buat? Ibu bapa perlu wujudkan carta lah. Kena ada carta period tracker yang kita panggil tu. Okey, perlu ada supaya kita sama-sama ibu bapa alert lah. Bila anak ni dah nak rasa-rasa nak datang bulan dalam sehari dua, perlu alertkan cikgu, dan cikgu pun sepatutnya perlu ada jadual itu supaya sama-sama alert. Dan seterusnya budak ni lebih alert, yang mereka tahu, dia lagi tahu, ibu bagi tahu yang dalam sehari dua ni kakak akan datang bulan. So kakak kena prepare, okey? Ataupun kalau kakaknya tak pandai tak ada verbal, so boleh tunjuk gambar, okey? Just prepare yourself yang you akan period in few days, okey? So supaya mereka aware lah tentang dengan datang bulan mereka, ya. Okey. Okey, itu untuk anak perempuan. Okey, untuk anak lelaki, okey. Okey, untuk anak lelaki dia ada beberapa concern ataupun ada beberapa isu lah. Biasanya untuk lelaki, satu tentang erection, wet dream, mimpi basah, dan juga masturbation, onani, ya. Okey, so ibu atau ayah jangan malu untuk bercerita pada anak, beritahu anak bahawa yang tiga ini adalah normal untuk lelaki, okey, dan tidak perlu malu, okey, bila terjadi, okey. Ajar mereka biasanya bagi tahu mereka, contohnya erection ni berlaku semasa bila, bangun tidur, masa sejuk dan sebagainya. So bantu anak ini, kalau anak ini rasa malu bila berlakunya erection, bantu anak ini sediakan seperti macam contoh sweater untuk dibawa ke sekolah, untuk mereka cover mereka punya private part, okey. Ataupun mereka tak ada sweater, boleh ajar anak untuk cover dengan buku supaya kita kata keyakinan diri mereka tidak down lah, okey, sebab malu nak menghadapi benda tu, ya. Okey. And then kalau macam contoh wet dreams, okey, wet dreams boleh ajar anak-anak tentang apa itu wet dreams, okey, macam mana cara membersihkan diri selepas berlaku, okey, boleh gunakan flashcard dan sebagainya lah, okey. And then perlu ajar anak lah, macam contoh wet dreams kan, bila dah terjadinya wet dream, seluar anak dah basah, cadar pun mungkin basah, okey, beritahu anak yang ini normal, okey. Abang perlu salin baju, pergi toilet, salin baju, okey, mandi, suci bersihkan diri, and then cadar tu ajar anak untuk buka cadar and then letak dekat tempat kotor supaya mereka ni independent, okey. Independent maknanya bila dah terjadi mereka tahu. So nanti ibu ayah pun tahu yang bila anak tarik cadar ataupun buka cadar mungkin ada sesuatu yang berlaku lah. So kita sendiri dah faham, okey. So ada pemahaman yang sama, okey. And then seperti masturbation ni adalah sebenarnya topik yang besar jugalah, okey, untuk anak-anak berkeperluan khas. Sebab tak semua anak-anak berkeperluan khas ni faham yang masturbation ni sebenarnya tak boleh atau tak elok, senang cerita, ya, kita cakap. Okey, tapi kita tak dapat halang mereka untuk buat sebab ni adalah fitrah mereka, okey. Jadi apa yang kita perlu bantu atau buat, kita perlu ajar anak-anak ini bahawa kalau contoh dia terpaksa juga buat, okey, terpaksa masturbate, dia perlu buat di mana? Kita khaskan bilik ataupun tempat-tempat tertentu sahaja untuk mereka, okey. Contohnya di rumah sahaja, di dalam bilik, okey. And then selepas dah buat tu, perlu ajar mereka cara untuk bersihkan diri, okey. Jadi and then ada juga isu yang anak-anak berkeperluan khas ni bila dia terlampau kerap jadi susah nak berhenti. Jadi apa yang ibu ayah boleh buat adalah kita buat behavior chart, okey, carta. Contohnya carta ni kalau contoh anak tu terlalu kerap melakukan masturbation, okey, you tanda hari ni ada buat atau tidak. So bagi tahu mereka kalau makin kurang dia buat, maknanya tanda hari yang mereka tak buat makin banyak dia tak buat, jadi kita bagi dia reward, okey, supaya mereka lebih motivated, supaya mereka lebih alert bahawa yang tindakan mereka adalah tidak betul, okey. Jadi kita nak kurangkan tingkah laku tersebutlah, okey, jadi supaya anak faham. So macam kalau dekat rumah pun tips-tips lain, ya, okey, untuk anak lelaki ke anak perempuan macam saya, kalau anak dekat rumah saya akan sediakan satu kerusi kecil dekat tepi pintu, okey. And then saya akan bagi tahu anak saya, okey, kalau nak pergi toilet, nak buka baju, nak buka seluar, mesti buka dekat tepi pintu dan mesti letak
seluar di kerusi tu. Okey, supaya anak faham. Sebab apa? Bila kita train mereka di rumah, supaya di sekolah nanti senang, supaya tak ada nanti dari kelas dah buka seluar baru pergi ke toilet. So kita nak train anak bila sampai depan pintu baru mereka boleh buat urusan, baru mereka boleh buka seluar, baru boleh mereka prepare diri mereka. Jadi sama jugalah dekat rumah. Okey, jadi ibu ayah boleh train anak-anak untuk ajar mereka cara nak bersihkan dirilah, okey, dari awal ya. Okey. Untuk kebersihan diri, okey, ibu ayah boleh ajar daripada seawal yang mungkin. Okey, sekarang ni kan kita menempuh zaman pandemik kan. Okey, apa yang saya nampak, anak-anak yang datang terapi dengan saya, okey, mereka basuh tangan pun mereka macam tak berapa fasih. Okey, jadi apa yang ibu ayah perlu tekankan seawal yang mungkin, sekecil-kecil kita panggil skop pembelajaran tu, cara basuh tangan. Okey, kena ajar anak ni basuh tangan, pam sabun, mesti gosok dulu tapak tangan. Okey, semua dah kena baru bilas. Okey, sama juga dengan anggota badan yang lain. Okey, cara nak mandi. Okey, cara nak mandi kena sabun seluruh anggota badan. Okey, bila dah sabun you kena bilas badan, pastikan tak ada sabun dekat badan. Okey, bila dah bilas badan apa semua baru keluar, and then baru lap badan pun mesti lap kering-kering. Sebab saya faham anak-anak pendidikan khas ni kebanyakan mereka buat kerja dalam keadaan nak cepat. Diorang nak cepat siap, nak cepat habis. Okey, dan akhirnya diorang akan buat ala kadar je lah, lap ala kadar. Okey, badan pun basah-basah pakai baju. Okey, jadi kita tak nak. That's why kita perlu ajar mereka ni secara detail macam mana nak lap ataupun nak bersihkan diri. Okey, and then untuk anak-anak yang dah menempuh alam remaja atau akhir balik, so of course kan seperti yang saya cakap, mereka akan ada perubahan anggota badan. Jadi akan ada tumbuh bulu ketiak, okey, bulu di kemaluan. Jadi ini adalah tanggungjawab ibu ayah. Okey, ibu ayah untuk beritahu mereka, buat sebagai satu rutin. Okey, macam contoh satu hari anak-anak perlu mandi berapa kali. Okey, kita yang set the rutin supaya anak-anak ikut. And then ada rutin bulanan. Ada rutin bulanan seperti anak-anak yang dah dewasa perlu untuk kemas cukur bulu ketiak, okey, bulu kemaluan, okey, perlu diajar semua tu, okey. Sebab kalau tidak diajar, mereka tidak tahu bila sepatutnya mereka lakukan semua itu. Okey, jadi bila dah ada rutin dari awal, akan mudah untuk anak-anak ini pergi keluar, okey, pergi bila mereka dewasa, sebab mereka tahu nak uruskan diri mereka sedetail-detailnya, okey, tanpa perlu bantuan ibu ayah atau orang lain lah. Okey, jadi kalau macam contoh di sekolah ataupun ada yang rasa susah untuk nak ajar tentang kebersihan diri ni, apa cara lain yang boleh buat adalah ibu ayah atau cikgu-cikgu boleh gunakan patung. Okey, gunakan patung macam mana cara nak bersihkan diri. Okey, tunjuk dekat patung tu dekat anak. Okey, and then suruh anak buat balik dekat patung tu supaya kita tengok anak faham atau tidak dengan apa yang kita cuba sampaikan tentang kebersihan diri. Okey. Okey, now kita sampai kepada tempat awam dan tempat peribadi lah ya. Okey, so ini pun penting untuk anak-anak tahu. Anak-anak kena faham membezakan tempat awam dan tempat peribadi. Jadi macam mana ibu ayah nak ajar? So ibu ayah boleh ajar secara leisure ataupun secara bersahaja. Mungkin masa pergi ke jalan-jalan keluar, okey, masa pergi tempat makan, ajar anak, okey. Kalau dekat restoran, apa yang kita boleh buat? Kita hanya makan, sembang-sembang, okey, minum, okey. Lepas tu apa yang kita tak boleh buat? Kita tak boleh buka baju, okey, kita tak boleh selak baju, kita tak boleh buka tudung kalau untuk yang Muslim, okey, kita tak boleh jerit-jerit. Ajar anak tentang adab ataupun peraturan setiap satu tempat atau bilik. Sama juga dengan dekat rumah. Dekat rumah, dekat mana anak boleh buka baju? Dekat mana anak boleh salin baju? Okey, hanya di bilik dan di bilik air saja. Khaskan kepada mereka. So kalau macam dekat dapur semua tu tak boleh. Bagi tahu mereka yang di situ tempat awam untuk keluarga. Jadi salin baju semua tu hanya di bilik supaya anak ni faham dari kecil yang mereka tak sewenang-wenangnya atau tak semudah-mudahnya untuk buka baju di mana-mana sahaja. Okey, so bila dia faham konsep daripada di rumah, akhirnya dia akan faham konsep itu bila pergi ke sekolah dan bila pergi keluar. Okey. Jadi itu berkenaan dengan tempat awam dan peribadi ya.
Okey, yang ini adalah tentang bulatan hubungan. Okey, yang ini sangat-sangat penting. Okey, yang ibu ayah boleh ajar anak dekat rumah. Okey, seperti kalau yang kita tengok bulatan ni ada terdiri daripada lebih kurang 6 ya, 6 bulatan. Okey, 6 bulatan. Okey, so yang pertama sekali yang warna merah ni, okey, yang ini adalah anak-anak tak kenal muka, tak kenal nama. Maknanya ini adalah orang luar. Okey, seperti contoh bila ibu ayah bawa anak-anak pergi ke taman atau pergi ke library ke, okey, nampak orang asing, okey. So kita tak kenal orang tu. So kita tak ada apa? Kita tak ada connection dengan orang tu. Jadi kena bagi tahu anak yang circle ini, circle merah ni adalah untuk stranger, okey, untuk orang-orang yang kita jumpa dekat luar. Okey, manakala untuk yang bulatan oranye ni adalah untuk orang yang mereka kenal muka tapi tak tahu nama. Okey, seperti macam contoh dekat rumah, mungkin orang pus laju, abang pus laju selalu datang. Kita kenal abang pus laju tu memang hari-hari dan boleh kata kerap datang. So kita kenal tapi kita tak tahu nama dia, tapi kita familiar dengan dia. Okey, ataupun mungkin kawan ibu ayah yang mereka biasa jumpa bila keluar-keluar jalan-jalan terjumpa. Okey, tahu muka tapi tak tahu nama. So apa yang kita boleh cakap dekat anak-anak ni, kalau jumpa orang-orang macam ni, kita just lambai atau cakap hi saja. Okey, tak boleh lebih daripada itu. And then untuk circle yang berwarna kuning ni, mereka ni kenal muka, kenal nama. So yang ini kita boleh bagi tahu anak, yang ini mereka kenal. Boleh percaya tapi mereka masih perlu berhati-hatilah. Mungkin kawan-kawan terdekat ibu bapa, okey, ataupun guru-guru di sekolah yang bukan guru kelas, maksudnya okey, guru-guru lain di sekolah, okey, mereka kenal, tahu nama, so mereka boleh percaya, okey, tapi dalam masa yang sama perlu berhati-hati juga, okey. So dekat sini untuk orang yang dalam cycle yellow ni, mereka boleh bersembang, berborak, bagi tahu mereka hanya bersembang tentang perkara umum, bukan perkara peribadi. Okey, tanya khabar, okey, tanya sihat ke belum, dah makan ke belum, okey, perbincangan atau perbualan yang macam tu. Okey. Okey, untuk circle yang berwarna hijau pula merupakan kawan-kawan, okey, atau saudara jauh yang saudara jauh dan dekatlah. Okey, yang ini anak-anak mungkin biasa boleh tepuk tampar, okey, maksudnya tepuk bahu kawan, tanya kawan, hai kawan, macam mana, okey. So yang ini untuk green cycle lah, okey. Mungkin jiran di depan rumah, okey, jiran di sebelah rumah yang kita kenal, okey. Manakala biru adalah ibu bapa itu sendiri, adik-beradik di dalam rumah atau sesiapa saja anggota di dalam rumah yang mereka biasa, yang mereka kerap, yang mereka tinggal bersama. Okey, yang cycle biru ni adalah orang yang mereka sangat-sangat boleh percayai lah. Okey, boleh mereka luahkan perasaan, boleh mengadu, okey, boleh berbincang masalah peribadi, okey, yang mereka boleh peluk, boleh sayang, okey. Jadi macam mana ibu ayah nak perkenalkan ataupun nak buat aktiviti bulatan hubungan ni dekat rumah? So apa yang ibu ayah boleh buat? Ambil kertas majung, okey, kertas majung kan dia besar, jadi boleh lukis bulatan ni, okey, and then mungkin kalau ibu ayah ni boleh print gambar muka-muka orang-orang sekeliling atau gambar polisman, bomba, abang pus laju ke, okey, ataupun ahli keluarga terdekat, okey, minta anak-anak ni kelaskan dekat mana kategori individu-individu yang ibu ayah nak perkenalkan ni. Mereka ni duduk dalam kategori bulatan mana. So dari situ kita boleh tahu anak-anak ini faham atau tidak, sama ada apa yang mereka boleh buat dalam bulatan itu. So lebih selamat dan lebih menjamin mereka lah, okey, di masa hadapan ya. Okey, seterusnya saya akan sentuh bab sentuhan ya. Okey, sentuhan ni dia ada dua lah. Satu sentuhan yang okey, satu lagi sentuhan yang kita cakap tak okey. Okey. So sentuhan ni penting supaya anak-anak tahu. Anak-anak tahu membezakan yang ini okey dan yang ni tak okey. Meraba ni tak okey. Okey, bersalam tu okey. Okey, jadi ikut situasi. Macam contoh sentuhan okey yang kita perlu bagi tahu pada anak, okey, salam tangan, okey, peluk ibu ayah, okey, atau peluk kawan yang rapat, okey. Okey, bagi high five dekat kawan, dekat cikgu, okey, ataupun tunjuk sign very good, okey. And then usap belakang kawan ataupun belakang badan kawan. Okey, ini adalah yang kita perlu bagi tahu. Ini adalah sentuhan-sentuhan yang okey yang mereka boleh buat pada
orang di dalam bulatan mana tadi? Dalam bulatan biru atau hijau tadi. Okey. Manakala sentuhan yang tak okey ni is totally tak okey untuk di semua bulatan. Okey, kecuali cium macam cium ibu ayah boleh di bulatan biru bagi anak faham. Okey. Peluk semua boleh di bulatan biru tapi tak okey untuk di semua bulatan lain. Okey, seperti tampar, sepak, tolak, okey, gigit, okey, pegang anggota sulit and then memukul, okey. Jadi supaya anak-anak ni faham jenis-jenis sentuhan ni supaya kita dapat menyelamatkan mereka dari dicabul atau mereka mencabul serta dibuli, okey, bila mereka besar nanti. Jadi perlu kita ajar tentang sentuhan, ya. Okey, and then next kita akan sentuh tentang emosi. Okey, emosi anak-anak berkeperluan khas ni sebenarnya sangat penting sebab kebanyakan mereka memang tak pandai nak express emosi. Okey, tak tahu, tahu-tahu mengamuk, tahu-tahu marah. Kita pun tak tahu apa sebenarnya yang mereka nak. Jadi sebab tu kita perlu ajar tentang emosi ni dari peringkat awal. Mereka ni perlu kenal jenis-jenis emosi dan emosi-emosi ni macam ni dekat untuk situasi yang macam mana supaya kita mudah faham tingkah laku anak di masa akan datang. Okey. And then seperti contoh, ibu ayah boleh mulakan sembang ataupun semasa dekat rumah atau dalam kereta, okey, balik dari sekolah, tanya anak macam mana anak hari ni, okey tak, ada tak orang buat kakak atau abang happy, ada tak siapa-siapa buat kakak atau abang sedih, okey, ataupun ada tak siapa-siapa yang kacau abang ke. So ini semua akan kita akan nampak emosi mereka. Okey, bila kita tanya soalan-soalan ni, mungkin soalan-soalan ni akan trigger emosi mereka. Okey, sebab mereka tak pandai nak tunjukkan. Jadi kita yang keluarkan, okey, cuba keluarkan emosi mereka. Alright? Okey. Okey, and then tentang keselamatan diri, okey, ada dua lah poin yang perlu di-highlight, okey, untuk anak-anak berkeperluan khas ni. Okey. Satu, ajar anak-anak untuk peka dan tahu tentang bahaya di sekeliling. Okey. Maksudnya orang lain tak berhak ke atas badan mereka. Orang lain tak ada hak untuk peluk mereka secara tiba-tiba, okey, tak ada hak untuk buat sesuatu kepada mereka, okey, hanya mereka sahaja, especially di bahagian private lah. Okey, macam contoh mungkin ada anak yang perlukan medical check up, okey, perlu dibawa ke hospital untuk tujuan pemeriksaan, dan sebelum pergi boleh bagi tahu anak-anak yang mungkin doktor akan petugas kesihatan akan cek atau lakukan pemeriksaan pada bahagian-bahagian tertentu supaya anak-anak ni tak terkejut, sebab kita dah ajar anak-anak dari awal yang bahagian sulit mereka tak boleh dipegang atau diperiksa oleh orang lain, tetapi tiba-tiba doktor nak periksa. Jadi kita perlu bagi tahu untuk tujuan kesihatan, okey, supaya anak-anak ni faham dan dia boleh menerima dan tidak terkejut, okey. And then yang kedua, perlu bagi tahu anak bahawa orang tua atau orang dewasa tidak boleh, okey, meminta untuk menyentuh anggota sulit mereka, sebab ada berlaku kes yang anak-anak ni kecil, bila orang dewasa cuba bagi gula-gula, so bila berlaku kejadian yang tak diingini, anak-anak ni takut dan mungkin rasa orang dewasa berhak ke atas mereka. So kita nak anak tu faham konsep, okey, konsep yang orang dewasa juga tak ada hak, orang dewasa yang asing of course tak ada hak ke atas diri mereka, dan seterusnya mereka boleh bagi tahulah pada ibu bapa ataupun pada sesiapa yang ada orang cuba ambil kesempatan atau orang tua yang cuba ambil kesempatan terhadap mereka, ya. Okey, so macam mana kita nak ajar anak untuk bertindak, okey, untuk bertindak supaya anak bila anak menghadapi situasi itu, anak tahu macam mana nak react, okey, nak bertindak, ya. Okey, pertama kita kena ajar anak untuk cakap tidak atau cakap no, okey, pada orang yang cuba mengapa-apakan mereka. Okey, selepas dah cakap no, kalau ni kita minta anak tu untuk terus lari, jangan stay di situ, okey, sebab dah ada pemangsa di situ. So minta anak lari ke tempat yang selamat atau jerit, okey, jeritlah, lari dan jerit tu sekali selalunya, okey. So bila dah lari dengan jerit, boleh bagi tahu pada bila minta anak bagi tahu pada sesiapa yang ada orang cuba melakukan sesuatu yang tidak elok lah, okey, kepada mereka. So dekat sini pentingnya ibu ayah develop trust pada anak-anak, okey, supaya anak tidak takut untuk bagi tahu yang kejadian buruk yang berlaku kepada diri mereka lah, okey.
So kepada siapa yang anak-anak ni boleh bagi tahu? So bagi tahu anak-anak yang mereka boleh bagi tahu pada ibu, pada ayah, okey, pada datuk dengan nenek yang mereka rapat, okey, pada cikgu, guru kelas mereka ataupun mana-mana cikgu yang mereka senang, okey, and then boleh bagi tahu pada polis, okey, supaya mereka tahu dalam minda mereka. So kalau sesuatu terjadi, ini adalah orang-orang yang mereka boleh percayai, okey, boleh mereka luahkan, okey. Jadi ibu ayah boleh senaraikan, mungkin boleh senaraikan lebih spesifik lah. Kalau contoh ada saudara mara dalam rumah yang rasa boleh diharapkan, okey, boleh dipercayai, okey, boleh minta anak, boleh bagi tahu anak lah, okey, boleh bagi tahu maksu kalau sesuatu terjadi, kalau mami dengan daddy tak ada, macam itulah dan seterusnya, okey. Supaya anak faham lah, okey, yang faham dan mereka rasa mereka ni dilindungi, okey, dilindungi oleh ibu ayah, dilindungi oleh keluarga, ya. So peranan ibu ayah tadi adalah seperti yang slide-slide yang sebelum ni adalah menekankan tentang aspek-aspek seksualiti tadi. Di samping perlu banyak berbual dengan anak lepas balik sekolah, kena tahu, ambil tahu siapa kawan-kawan anak, okey, dengan siapa mereka berbual, siapa antara kawan-kawan anak ni yang mereka rasa baik, siapa antara kawan-kawan mereka ni yang mereka rasa jahat. Sebab memang ada anak-anak yang akan macam mengkategorikan kawan-kawan mereka tu. Dan kita perlu tahu kenapa kawan tu yang dikata jahat, okey. Kita nak tahu, okey. Mungkin sebab kawan tu ada buat sesuatu yang tak elok ke ataupun berlaku kasar dengan anak-anak. Jadi kita perlu ambil tahu kenapa anak kata begitu, ya. And then sebagai ibu bapa, kita perlu tunjukkan contoh yang baiklah, okey, kepada anak-anak dengan nilai-nilai murni, adab yang baik, okey, supaya anak pun dapat berkelakuan baik dan eloklah di sekolah, di mana-mana sahaja, ya. Okey. And then akhir sekali, jadilah ibu bapa yang physically and emotionally present, okey, untuk anak-anak. So ada ramai ibu bapa yang physically dia memang present, emotionally tu dia susah nak present because you tak menyelami, okey, tak memahami perasaan anak-anak itu sendiri. So bila physically, emotionally present, baru anak-anak tu akan rasa lebih secure, okey, lebih sayang. Anak-anak akan lebih mudah untuk mengikut kata, mendengar kata ibu bapa. Lebih mudah kita nak bentuk anak kita, okey, di masa akan datang. Okey, saya harap perkongsian saya tentang pendidikan seksualiti ni dapat sedikit sebanyaklah dapat membuka mata masyarakat, ibu bapa, guru-guru, okey, tentang pentingnya, okey, pendidikan seksualiti. So seksualiti itu bukan tentang hubungan lelaki dan perempuan, tapi seperti yang saya beritahu tadilah, melibatkan banyak aspek, ya. Okey. And then saya rasa itu sajalah dari saya. Tapi sekiranya kalau ada ibu bapa yang rasa perlu penerangan lebih jelas atau perlu rawatan ataupun rujukan yang lebih detail tentang tingkah laku negatif ke, okey, ada tingkah laku anak-anak yang rasa susah ibu bapa nak kawal, okey, boleh bawa anak-anak pergi ke KK, minta doktor untuk refer kepada kami lah, unit pemulihan cara kerja di Hospital Miri. Kami memang sedia menerima rujukan lah, okey. So sekiranya ada apa-apa isu, anda memang dialu-alukan lah, ya. Okey, saya rasa itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih.